Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Hai kawan-kawan, nama saya Muhammad Aidin Hassan bin Muhammad Hafiz. Apa khabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja. Hari ini saya akan membuat resensi sebuah buku cerita yang baru saya baca. Tajuk buku ini adalah Pengorbanan Anak Yatim daripada sirih kisah budi dan jasa. Buku ini telah ditulis oleh Wan Hamzah Awang dan telah diterbitkan oleh Buku Sendirian Berhad. Buku cerita ini kecil saja dan mempunyai ketebalan sebanyak 38 muka surat. Buku cerita ini menarik minat saya kerana kisahnya yang dekat dengan suasana kehidupan saya di kampung. Selain itu, buku ini turut menyenangkan hati pembaca kerana diratangi dengan ilustrasi berwarna yang menarik minat pembaca agar tidak bosan. Gambar ilustrasi dalam buku ini telah dihasilkan oleh Rizwan Amir. Rakan-rakan, mari saya kongsikan sinopsis cerita ini. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yatim yang bernama Sudin. Sudin menjadi anak yatim selepas ayahnya hilang di lautan kerana sampahnya dipukul ombak besar dan ribut kencang. Semenjak itu, ibunya lah yang terpaksa mengambil peranan sebagai ayah dan ibu. Sebagai anak lelaki, Sudinlah yang membantu ibunya menghantar nasi lemak serta kuih muih ke kedai. Sudin seorang murid yang pintar. Dia bercita-cita tinggi ingin belajar hingga ke universiti. Di sekolah, Sudin kerap dipuja oleh guru dan rakan-rakan. Namun, biasalah, orang yang baik pasti ada sahaja yang tidak senang. Sudin juga sering dibuli oleh Dola dan rakan-rakannya. Dola pernah membaling batu ke arah Sudin. Sudin sabar saja dengan tindakan Dola. Sehingga pada suatu hari, Dola hampir lemas ketika mandi-manda di sungai yang sudah dicanang bahayanya. Dola ingin tunjukkan jago katanya. Ketika dua orang lagi sahabat Dola meninggalkannya terkapai-kapai. Sudin dan seorang lagi rakannya yang telah terjun menarik Dola ke tepian. Keberanian Sudin Dali menjadi sebutan sekolah sehingga mereka dianugerahkan satu anugerah ketika hari bapa dan ibu oleh pihak sekolah. Sejak peristiwa itu, Dola tidak lagi berani mengganggu Sudin. Tetapi pada suatu hari, Sudin dapat pesanan bahawa Dola ingin berjumpa dengannya pada petang itu di gelanggang takraw. Walaupun Sudin khawatir dia akan dikhianati, Sudin tetap datang pada petang itu. Rupa-rupanya, perjumpaan Sudin dan Dola petang itu adalah satu perjumpaan yang sangat bermakna. Dola menangis memohon maaf kepada Sudin dan ingin berkawan baik. Akhirnya, mereka menjadi sahabat akrab. Begitulah rakan-rakan. Kisah yang terdapat dalam buku ini pasti ada pengajaran yang boleh kita jadikan teladan melalui kisah ini. Yang pertama, sentiasa berbuat baik tanpa mengira masa dan tempat. Yang kedua, budaya buli di sekolah perlu dihentikan. Selain itu, kita harus tetap kuat dan bangkit dari kepayahan hidup untuk terus mencapai kejayaan. Rakan-rakan, saya amat menyarankan rakan semua membaca buku ini. Buku ini turut sesuai untuk bacaan semua lapisan umur. Bolehlah rakan-rakan dapatkan buku ini di perpustakaan sekolah nanti. Sampai di sini dahulu perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Rakan-rakan dan sidang pendengar sekalian, kini saya akan menjawab soalan perbincangan dalam sesi kedua ini. Saya telah memilih soalan kedua, soalan 2 iaitu tema perpaduan dan menjelaskan tentang soalan K. Menjawab soalan tersebut, saya amat bersetuju bahawa generasi muda mesti dimaklumkan dengan kepentingan perpaduan dan perdamaian kerana generasi muda adalah tonggak utama kejayaan dan pembangunan negara. Memupuk perpaduan memang harus bermula di sekolah, khususnya sekolah rendah. Sistem pendidikan berperanan dalam menjadi medium penting sebagai pemangkin perpaduan kaum di negara ini. Hal ini kerana kanak-kanak kecil yang di bangku sekolah boleh diterapkan dengan semangat perpaduan. Di samping penekanan subjek sejarah untuk mengukuhkan lagi jati diri rakyat,
Nilai patriotisme boleh ditanam dengan dalam kalangan murid melalui kesedaran, pendidikan dan pengetahuan. Oleh yang demikian, sistem pendidikan di sekolah harus disesuaikan untuk memupuk rasa bangga dan kepunyaan bangsa. Semoga generasi muda masa kini boleh dibentuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan matang serta layak menjadi pemimpin masa depan negara Malaysia. Rakan-rakan, saya sudahi penyampaian saya kali ini dengan ucapan sekian, terima kasih.